واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada pengurusi majlis. Hari ini kita punya pengajian bermula pada muka surat yang ke-78. Ta'riful ami. Ta'rif kepada perihal umum ataupun al-am. Jadi al-am wal khas merupakan tajuk yang utama, yang penting, yang besar di dalam usul fiqh. So apa dikata oleh syarih ataupun oleh sahibul matan, sahibul kitab, dikata wa ammal 'amu fa huwa ma 'amma syai'aini fasa'ida. Diterangkan oleh Imam Al-Mahalli, dikata min ghairi hasrin. Apakah itu 'am? 'Am itu ialah apa yang ianya merangkumi, meliputi dua perkara, syai'ain. Syai'ain ni kalau kita lihat bawah tu dikatalah musanna kepada syai'. Wa huwa ma yasihhu ay yu'lam. Ianya apa yang sah untuk diketahui, wa yukhbaru an, dan juga dikhabarkan mengenainya. Fa yashmalul ma'duma wal mustahil. Jadi syai' itu perbahasan tu agak mantiqi, agak kalam, ilmu kalam. Adakah syai' ini benda yang wujud? Dalam ilmu kalam dia akan bahas benda itu. Adakah syai'un itu benda yang wujud? Innallaha ala kulli syai'in. Dalam bahasa akidah, syai' itu wujud ke, mustahil ke, ma'dum ke? Kalau syai' itu merupakan benda yang ma'dum, boleh ke dinamakan syai'? Itu dibahas dalam ilmu akidah ataupun mantiq. Cuma dalam ilmu fiqh ini, syai' ini sebarang syai', sebarang benda, syai', sebarang perkara. Jadi bila benda itu meliputi semua perkara ataupun dua perkara dan ke atas, kenapa dua dan ke atas? Kenapa tidak ada satu? Kerana kalau hanya satu itu dipanggil khusus. Okay? So khusus itu lawan kepada am. Jadi kalau tidak khusus, lebih satu lah. Saya nampak mereka. Siapa tu? Siapa je lah. Mereka lah mereka. Bukan seorang. Tapi ramai lah. So tidak khusus. Okay? Tidak khusus. Jadi dua perkara itu fasa'idan dan lebih 3, 4 sejuta dan seterusnya. Tapi kata syarih, kata Imam Mahalli, min ghairi hasrin. Benda yang kita nak umumkan itu, benda yang ingin kita liputi itu hendaklah benda yang tidak ada khasar, tidak ada sebarang sekatan. Itulah umum. Ke semua rakyat Malaysia diminta mendaftar MySejahtera. Contoh lah. Agak umum tu, tak ada khusus. Kan tak ada khusus. Okay. Tak ada khasrin, tak ada sekatan. Itu dipanggil umum. Min qawlihi ta'ala, daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan daripada firman Allah. Daripada qawlihi tu nombor 3 atau apa? Ambil daripada perkataan orang lah. Daripada perkataan mereka. Siapa-siapalah mereka tu? Orang Arab lah. Dia kata, ammamtu Zaidan wa Amran bil ata'i. Aku menamakan, mengumumkan, ataupun aku beri je Zaid dan Amru dengan pemberian. Yakni tidak ada antara mereka pun yang aku khususkan. Semuanya dapat. Jadi Zaid pun dapat, Amru pun dapat. Jadi itu maksud dia. Kalau kita khusus, khassastu Zaidan bil ata'. Saya mengkhususkan Zaid saja yang terima. Itu khusus. Tapi bila umum, tak ada umum. Kita tak ada umum. Tidak ada yang dikhususkan. Contoh lain, wa'amamtu jami'an nasi bil ata' ay syamaltuhum bih. Aku mengumumkan, meratakan setiap manusia menerima penerimaan ataupun hadiah tersebut. Iaitu syamaltuhum bih. Aku rangkumkan kesemuanya. Itu umum. Jadi bila tak ada siapa pun yang diberikan keistimewaan, tidak ada siapa pun yang dikhususkan, maka itulah dipanggil umum. Fafil 'ami syumulun. Pada perihal am itulah terdapatnya syumul. Syumul tu merangkumi. Okay? Syumul tu ialah merangkumi. Jadi pada benda umum, apa yang ada pada dia, apakah sifat umum ni, dia akan merangkum. Okay, umum tu rangkum.
Bila dikatakan waqimus salata, dirikanlah salat, kepada siapa yang mukhatab? Kepada siapa arahan itu ditujukan? Umum, kepada yang beriman. Jadi umum tu, itulah dia panggil umum, merangkumi semua yang beriman. Jadi itu dipanggil umum. Tak ada siapa pun yang terkecuali ataupun yang diberikan keistimewaan di dalam hal ini. Okey, habis kita umum. Agak ringkas ya, tapi kalau akan datang mungkin kita lihat perbahasannya agak detail lah, tapi cukup kita dapat faham lah. Okay. Apakah siyarul umumi? Ma huwa siyarul umumi? Apakah ada sirah-sirah yang menunjukkan kepada ia adalah umum? Pertamanya, wa alfazuhu al-mawdu'atu lah arba'atun. Lafaz-lafaz yang digunakan, yang diletakkan untuk perkara umum ini ada 4 perkara. Apa dia? Okey. Pertama sekali, tak ada penting wah tu, saya tak baca lah. Okay? Al-ismul wahidul al-mu'arrafu bil alifi wal lami. Isim yang satu, isim tunggal maksud dia, isim tunggal yang ia ditakrifkan ataupun dimakrifahkan dengan alif dan lam. Contoh, innal insana fi khusr. Innal insana lafi khusr. Al-insan itu, insan itu adalah isim wahid, tapi ada alif lam di hadapan dia. Di situ bermaksud ia adalah am. Bukti am dia, itulah kalimah dia. Kalimah ataupun sirah yang digunakan untuk menunjukkan dia adalah umum. Okey, apa yang pertama? Ialah isim tu mufrad, satu, dan dia ada alif lam. Okey, dia ada alif lam. Jadi isim yang mufrad ada alif lam, yadullu alal umum, menunjukkan kepada umumnya perkara itu. Kedua, wa ismul jam'il mu'arrafi bil lam. Isim jamak tapi ada alif lam. Berlawanan tadi tu. Yang pertama tu isim mufrad, isim yang satu. Yang nombor dua ni isim yang jamak. Contohnya, faqtulul musyrikina. Faqtulul musyrikina. Kalimah musyrikin tu alif lam dengan isim jamak. Al-musyrikin tu maknanya bunuhlah kamu sekalian musyrikin tanpa pengecualian. Bunuh. Okey, itu dia. Baik, anda nak baca bawah pun tak ada apa yang kita boleh baca. So kita teruskan. Cuma kita lihat nombor 7 ini, kok ada benda yang mungkin boleh menambah maklumat kita. Nombor 7 di bawah dekat hamish dia kata, bila membincangkan tentang kalimah faqtulul musyrikin ini, yufidu anna al-murad bi ismil jama' ma dalla ala jama'atin. Kita faham bahawasanya yang dikehendaki dengan isim jamak itu apa yang ditunjukkan kepada satu kelompok, satu kumpulan. Fayashmalu al-jama'a kama muthila. Dan dia merangkumi himpunan ataupun himpunan manusia sebagaimana yang dibuat permisalan. Okey. Wa yashmalu ismal jama' dan juga ia merangkumi isim jamak. Contohnya alamin. Wa ismal jinsi jinsa wa ismal jinsil jam'i, dan isim jenis yang berbentuk jamak. Dia satu tapi dia banyak. Tamar. Tamar tu satu. Kan? Keadaan tu satu tapi merangkumi banyak. Okey. Dan juga musanna. Musanna tu satu perkataan tapi perkataan tu sendiri adalah banyak. Okey. Faham tak tu? Maksudnya isim jenis jamak ni, dia isim tu satu perkataan. Dia macam mufrad tapi dia tunjuk pada benda yang banyak. Kan? Fi ina'in tamrun. Fi ina'in tamrun, dalam ina', dalam bekas tu ada tamar. Bukan satu tamar, mungkin banyak. Okey. Musanna tu satu kalimah tapi maksudnya dua benda. Okey, itu dia. Itu dipanggil ismul jami'. Kalimahnya satu tapi menunjukkan kepada benda yang berbilang. Okey. Habislah kita baca bawah tu. So, contoh kedua kepada kalimah yang menunjukkan kepada umum itu ialah isim jamak yang menggunakan ta'rif ataupun ma'rifah alif lam. Contohnya, faqtulul musyrikina. Wal asma'u al-mubhamatu kaman fi man yu'khalu kaman dakhala dari fahuwa amin wa ma fi ma la yu'qal.
la ya'qil nahu ma ja'ani minka akhaztuhu. Dan juga ni yang contoh ketiga lah ya. Dia kata isim mubhamah. Kaman. Isim yang mubham. Sesiapa. Apa. Tu dia panggil yang umum tu. Man baddala dinahu faqtuluh. Siapa yang tukar agamanya maka bunuhlah dia sebagai hukuman qisas kepada dia, hukuman had ataupun hudud kepadanya. Man tu adalah man yang mubham. Okey. Kaman fi man ya'qil. Tapi man ni digunakan kepada yang ya'qilu. Nombor dua, mereka yang ada boleh berfikir. Sesiapa, macam bahasa kita sesiapalah. Kita tak kata sesiapa tu binatang ataupun lainnya. Siapa punya pen? Siapa yang mempunyai siapa yang mempunyai pen itu kita boleh faham lah. Siapa yang mempunyai pen tu siapa manusia. Tapi kalau kita kata apa punya pen? Tak tahu. Apa tu bukan manusia lah, bukan yang ya'qil. Kalimah man dalam Quran pun faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, dan seterusnya. Faman wa man kafara fala yahdunka kufruh, dan semua ayat ni man itu adalah menuju kepada ya'qil. Tapi man tu pula dia punya dilalah dia adalah dilalah yang umum. Okey. Contoh kita kata kaman dakhala dari fahuwa amin. Siapa yang masuk rumah aku dia akan aman dan selamat. Man tu siapa man tu ya? Siapa je lah. Sesiapa je lah itu adalah merupakan satu kalimah yang umum. Wa ma fi ma la ya'qil, tetapi untuk kita merujuk kepada yang tak berakal kita gunakan ma. Kan wa ma adraka ma lailatul qadri wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh. Apa yang kamu infakkan maka ia akan diganti. Jadi apa itu what, orang putih katalah what. Arab kata ma. Ma tu akan menunjukkan kepada umum dan kepada yang tidak berakal. Apa tu semua yang tak berakal. Tapi apa tu sendiri dilalah dia adalah umum. Apa yang datang nanti jangan takut. Apa tu orang ke apa? La ya'qil, bukan orang. Tapi apa dia? Tak kisahlah apa pun. Tak kisahlah apa pun tu, itu menunjukkan kepada ia adalah perkara yang umum. Okey, yang umum. Contohnya ma ja'ani minka akhastuhu. Apa yang datang kepada aku daripada engkau aku sebat ya. Aku ambil ya. Macam. Ma ja'ani, apa yang datang kepada aku minka, daripada kamu hantar apa? Kau hantar makanan ke, hantar apa ke? Akhastuh, aku akan ambil. Tak bagi can lah. Apa tu, apa dia? Umum. Tak kisah. So ma dan man juga isim mubham juga menunjukkan kepada umum perkara tersebut. Contoh seterusnya, wa ayyu istifhamiyatin aw syartiyatin aw mausulatin fil jami'. Kan kalimah ay. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Kan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Dan setiap perkara ataupun setiap benda, dan manakah dia ala'i, nikmat Tuhan yang ingin kamu dustakan. Ala' itu adalah nikmat Tuhan. Jadi kalau dia cari dalam kamus, dia rasa pelik. Kenapa orang tak pakai kalimah ni'mah? Tak Allah pakai kalimat ala. Fabi ayyi ala. Manakah dia? Apakah dia? Manakah dia? Itu merupakan umum. Sama ada ia merupakan istifhamiyah. Kan? Ay ataupun ma itu istifhamiyah. Soalan. Ataupun syartiyah. Apa-apa sahaja. Ataupun mausulah. Isim yang digunakan lepas isim mausul. Kesemua itu merupakan benda yang umum. Ay may ya'kil wa ma la ya'kil. Ay ini boleh digunakan pada yang ya'kil dan tak ya'kil, tak boleh berfikir. Jadi kita recap balik sedikit. Bila kita kata man, sesiapa, itu untuk manusia. Bila dia kata ma, itu juga bermaksud apa. Itu menunjukkan umum tapi digunakan kepada bukan yang berakal. Apa-apa yang datang, saya akan makan. Jadi apa tu mestilah makanan, bukan berakal. Ai itu pula, dia boleh gabung dua-dua. Dia boleh pakai dua alam. Dia boleh manusia, dia boleh tidak manusia. Okay, man ya'kil wa man la ya'kil. Pada yang berakal, ai juga pakai.
Kan? Ai. Yang tak berakal pun dia pakai ai juga. Contohnya, ayyu abidi ja'aka ahsanu ilaih. Ahsin ilaih. Ha. Itu fi'il amar. Ay abidi, mana-mana hamba aku, ja'aka yang pergi kepada kamu, ahsin ilaih. Tolonglah buat baik dengan dia. Ha. Itu bahasilah. Okay? Mana-mana sahaja hamba aku, abidi jamak. Dia ada banyak hamba. Ay abidi, mana-mana sahaja hamba aku, hamba aku yang datang kepada kamu, tolonglah buat baik dengan layan dia dengan baik. Ahsin ilaih. Itu fi'il amar. Wa ayyul asya'i aradtu a'taitukahu. Itu dis. Kalimah a'ta ni antara kalimah yang memerlukan kepada maf'ulain. Dia tak banyak dalam bahasa Arab kalimah ataupun fi'il yang memerlukan kepada dua maf'ul, antaranya a'ta. Kan a'ta. Contohnya apa? Ayyul asya'i aradta a'taitukahu. Mana-mana perkara ataupun ayyal asya'i, kita jadikan maf'ulun bih. Maf'ulun bih terus. Fi mahal rasbin maf'ulun bih kepada aradta. Mana-mana benda, ayya tu fi mahal nasbin maf'ulun bih wa huwa mudhaf, asya'i mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Ayyal asya'i aradta. Mana-mana benda yang kamu inginkan, a'taitu, aku akan beri kepada kamu, hu akan ianya. Ada dua dia punya maf'ulun bih. So ka dan hu tu fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Ayyal asya', mana yang benda-benda yang kamu nak, aku akan berikan dia kepada kamu. Pasti. A'taitu ka hu tu macam dia punya jawab syarti. Mana yang kamu nak, aku beri kat hang. Macam itulah cerita dia. Okay. Tapi bukan nak cerita barang beri tak beri ni. Cerita ai itu. Ai itu apa dia? Manusia, tak manusia, berakal, tak berakal, umum. So matlamat kita untuk bincang ni ialah bila digunakan kalimah ai dalam mana-mana nusus Al-Quran ataupun hadis, hadza yadullu ala umumin nas ataupun umumil mukhatabin. Umumnya yang menerima mukhatab tersebut. Tak ada takhsis. Aqimus salah ke, apa-apa ke semua tu merujuk kepada setiap yang beriman. Okey? Baiklah. Itu antara isim-isim mubham yang menunjukkan kepada umum. Juga dengan wa aina fil makan. Aina tu adalah maknanya mana. Mana dah apa? Tempat. Khusus ke? Tak. Aina ma takun akun ma'ak. Mana-mana hang pergi aku akan bersama dengan kamu. Aina ma takun. Mana-mana kamu ada, aku akan bersama dengan kalian. Ini kalimah-kalimah orang bercinta ke Allah tak tahulah kan. Aina matakun akun ma'at. Mana yang hang pergi aku ikut. Macam tu maksud dia. Tapi nak katakan aina tu adalah menunjuk kepada umum. Pergi mana pun. Pergi tandas pun kita follow juga. Itu maksudlah. Mata fi zaman. Mata pula umumnya zaman. Contohnya mata syi'ta ji'tuka. Mata syi'ta ji'tuka. Bila kamu nak aku pergi kat hang. Bila kamu perlukan, saya akan datang kepada kamu. Mata tu bila-bila. Bila yang bila tu? Bila-bila. Malam ke siang? Bila-bila. 3 pagi boleh? Bila-bila. Itu dia panggil umum. Okay, bila umum tu dia panggil, cantik lah. Mana umum. Tak ada pengkhususan. Ni nak cerita pasal umum ni tak ada khusus. Lawan khusus. Okay. Kalau antum boleh set umum lawan khusus, selesai masalah. Okay. Nak baca bawah tu rasa macam tak ada benda yang boleh kita ambil manfaat. Banyak benda tapi kita tak terkait langsung dengan usul fiqh. Kita terus lagi. Wa ma fil istifham, tapi ma juga adalah merupakan benda yang umum digunakan dalam istifham. Ma indak, apa yang kamu ada? Apa yang kamu ada? Apa tu apa? Apa-apa je lah. Duit ke, baju ke, okey? Ma indak. Wal jaza nahu ma ta'malu tujza bih. Ma apa? Ma jaza dia panggil. Ma jaza tu ma balasan. Ma ta'mal, apa yang hang buat, tujza bih, kamu akan diberi balasan dengannya. Okey, itu dia. Wa fi nuskhatin wal khabari yadul badalul jaza nahwu alimta ma alimtu. Alimtu ma alimta. Pada nuskah lain
Ni syarah kata apa? Pada nuskhah yang lain dia kata khabar yang dia menjadi ganti kepada jaza. Apa dia? Alim tu ma amilta. Sorry. Bukan alim tu, kan sama kalimah sama. Satu dia kata apa? Tengok bawah Okey. Syekh Qalyubi diterangkan, dia kata alim tu ma amiltu. Hawa jawabu liman qala ma amilta. Alim tu ma amiltu. Alim tu ma amiltu. Aku tahu apa yang aku buat. Merupakan jawapan kepada apa? Ma amilta. Hang buat apa? Aku tahu apa yang aku buat. Ma tu. Nak cerita ma tu. Hadhihi ismiyatun wal istifhamiyatun wan nafiyatu harfun. Okey. Dia bukan nak cerita apa, ceritakan ma tu. Okey. Khabar badal jaza alim tu ma amil tu. Ma tu ma apa? Ma tu dibawa oleh syarah, dia kata apa? Ma dia macam ma jaza. Aku tahulah apa yang aku buat. Apa tu apa dia? Segala benda umum. Okey. Dan juga wal ghairuhu kal khabari ala nuskhatil ula wal jazaa ala saniyah. Okey. Dan lainnya lah. Wala fin nakirati nahu la rajula fid dar. Dan la pada menafikan benda yang nakirah. Ini dipanggil la nafiyah lil jinsi. Nak kenal senang dia. Dia lepas huruf la, dia isim yang tidak ada alif lam dan dia akan baca bagi atas. La raiba fi, la ilaha illallah, la malja'a wa la malja'a illallah. Semua tu merupakan la nakirah. Okay? La tu, la ilaha, tak ada Tuhan. Tuhan apa? Segala-gala lah. La raiba fi, tak ada langsung keraguan. Keraguan lagu mana? Semua jenis keraguan. Jadi itu merupakan kalimah-kalimah yang menunjukkan kepada umum. Man, ma, mata, aina, ma, la pada nakirat, pada penafian isim. So, ini merupakan perkara-perkara kalau kita baca secara umum, secara pengawalan initially kita akan faham dia merupakan satu perkara yang umum. Dia bukan benda yang khusus. Lawan dia kepada am adalah khas. Okey. Laju kita baca ni. Okey, sikit lagi. Alang-alang kita baca. Wal umumu min sifatil alfazi wal fi'lu la umuma lah. Umum ini adalah sifat kepada lafaz, sedangkan fi'il, perbuatan, dia tidak ada umum. Nak faham tu kita baca dia punya content dia. Wal umumu min sifatin nutqi. Umum ini apa? Nombor 4. Muradu nafyul umumi an ghairin nutqi. Dikehendaki daripada kalimah itu ialah menafikan umum pada benda yang tak disebut. La isbatahu li jami'in nutqi. Tidak mengisbatkannya pada setiap benda yang boleh disebut. Fala yaridu an nahwa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa 'anil gharar an bai'id duyuni mimma la yufil umuma al-asahi. Fala yarid dan tak datang. Fala yaridu dan tak datang. Contohnya datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menegah daripada perbuatan membeli benda yang gharar ataupun bai'ul gharar ataupun bai'ud duyun mimma la yufidul umum, tapi itu tidak memberikan makna yang umum. Okey. Jadi dia kata apa sini? Wal umum ini ialah benda yang nutqi, bukan benda yang tak nutqi. Kita tak boleh faham umum melainkan dia nutuk, dia cakap. Kita tak boleh faham benda tu umum melainkan benda tu disebut. Umum ni bukan benda yang mafhum. Yalah, kita bila disebut kita fahamlah. Tapi benda tu mesti disebut. Wal umum min sifatin nutqi. Kalau tak sebut, tak tahu. Okey, itu maksud dia. Nak tahu umum tak umum, mesti sebut. Apakah bukti dia? Tadi bukti dia. Ada sirah. Ma, man, mata, aina, ai, itu semua sirah. Bila sirah kena sebut tak? Sebut. Kalau tak sebut, tak tahu. Ihtimal lah kalau tak sebut. Tapi kalau sebut dengan jelas, so itu benda yang umum. Okay, itu dia. Jadi kita nak faham kalimah atas ni, wal umumu min sifatin nutqi, bermaksud umum itu adalah benda yang kena sebut. Mana awak tahu ni umum lah? Saya dengar kalimah man. Mana awak tahu ni adalah umum? Ada kalimah ma situ?
apa-apa saja itu umum lah. Mana awak tahu umum lah? Dia senyap je. Tak boleh, tak boleh tu. Kan? Senyap kita pun dilalah berbentuk ghairu nutqiyah, berbentuk tak ada sebutan, itu bukan umum. Sebab umum ni difahami dengan sebutan. Mana awak tahu dia kata okey, dia kata semua terlibat, dia senyap je, dia muka senyum, muka senyum ke apa ke, tu bukan umum. Umum ni difahami dengan sebutan. Kalau dalam bahasa syarak dengan nafsus syari' sama Nabi, hadis ataupun Al-Quran. Wala yajuzu da'wal umumi fi ghairihi min al-fi'l wa ma yajra majraha. Tak boleh kita nak katakan benda tu umum. Kita tak boleh mendakwa itu umum dalam setiap apa-apa pun. Okey, hanya bergantung kepada perbuatan ataupun yang sewaktu dengan dia. Kan? Mana awak tahu umum tu? Yalah, dia senyap. Dia muka dia okey, selamba je. Itu umum kot? Tak. Sebab umum sifatun nulqi. Mesti sebut. Mesti jelas. Okey? Kama fi jam'ihi sallallahu alaihi wasallam baina as-salatain fi safari. Di mana Nabi pernah menggabungkan solatnya ketika safar. Okey? Rawahul Bukhari, yang di mana Imam Bukhari meriwayatkan kisah tersebut. Fa innahu la ya'ummu as-safara at-tawila wal qasira. Fa innahu innama yaqa'u fi wahidin minhuma. Tapi Nabi tak umumkan pada semua safar. Nabi jamak pada jamak ni apa? Menggabungkan dua solat. Asar dengan Zuhur, Maghrib dengan Isya. Okey. Tapi benda ni jangan kita faham, Nabi boleh jamak ketika safar. Semua safar kot. Tak sebut pun situ. Tapi jangan tak sebut kata-kata semua. Dah ada senyap ke semua lah kot. Memanglah ada hadis kata, contoh bawah tu hadis kata apa? Hadis yang bawah tu kan, kana yajma'u kan, itu semua hadis tu lah. Dalam Sahihul Bukhari. Tapi tak sebut pula hadis ni yang dia Nabi buat jamak ketika safar qasir ke tawil, safar panjang ke pendek. Ki boleh tu, ki open kot. Open kot. Dan pula open dah disenyap. Hadis tak beritahu apa pun, ki okey lah. Macam tu ya, tak boleh tu. Dia jemput makan. Kan? Kita dalam satu occasion itu, kita dengar pengumuman, dia jemput makan. Sedangkan dia jemput makan di bilik VIP. Kita ni setakat security guard je. Kita dengar pengumuman, dia jemput makan di bilik VIP. Alhamdulillah. Kita mari lewat, tapi makan kat VIP. Rupanya dah ada kalimah depan tu. Ada yang takdir kita miss. Siapa yang ada tiket VIP, makan bilik VIP. Kita pula pukul kata. Dah tak kata kat mana-mana. Dah tak kata siapa-siapa pun. Kita lah. Jadi itu salah. Okay? Sebab apa? Umum mesti nutqi. Sesiapa yang bernyawa di sini, sila makan ke bilik VIP. Cantik lah. Yang asalkan hidup lagi, boleh makan. Tapi kalau jemputan yang umum, tanpa sebutan, tak boleh kita kata umum. Kan? Kita dapat surat. Ini kalau kita nak layan dalam hidupan harian kita lah. Sebab tu usul fiqh ni, dia punya praktis dia, tatbiqat dia banyak dalam harian kita. Kita dapat surat, dijemput hadir. Sekalian dijemput hadir. Kita balik surat tu, tak ada pun kata suami isteri ke, boleh buat anak ke, boleh buat orang gaji ke, tak ada kata sini pun. Tapi jangan kita kata, dah ada senyap tu, dah silent tu, okey lah. Tak. Kan? Umum tu mesti nutqi. Boleh sila datang bersama keluarga. Cantik. Keluarga kita lah. Jangan bawa keluarga sampai kampung kita kan. Keluarga kita lah. Keluarga anak isteri lah. Bawa makcik, mak ngah habis lah kan. Okey. Jadi kalau kita tak sebut, kita tak boleh mengatakan umum. Dia jemput hadir, bawa semua lah. Lalang umum ni. Tidak. Okay, jadi dalam harian kita pun kita pakai. Kalau benda tu tak sebut silent, okay, dia bukan umum. Dia mungkin ada maksud tersendiri tapi bukan umum. Okay. Jadi bila Nabi, pernah diriwayatkan Nabi itu menjamakkan solat ketika safar. Jangan kata, semua safar boleh jamak kot. Tawil ke, qasir ke, pergi ke lang berjamak ke. Tak.
Fa innahu innama yaqa'u fi wahidin minhuma. Cuma berlaku salah satu di antara keduanya. Tak safar tawil, safar qasir. Okey. Okey. Wa kama fi qada'ihi bi syufa'ati lil jar. Juga ketika Nabi melaksanakan qada'nya SAW ketika syuf'ah pada jiran. Nah, ini adalah hadis yang mursal. Fa innahu la ya'ummu kal jar. Kan ada hadis kata syuf'ah ni sabitun lil jar. Kalau syuf'ah ni kita boleh faham lah. Apa syuf'ah ni? Hak utamallukil kuhri. Kita boleh tarik hak orang tu secara paksa. Kalau belajar secara teoretikal macam tu lah. Kan? Ana dengan kawan Ana beli rumah. Ana dengan Luqman share duit beli rumah. So Ana dengan Luqman adalah partnership, rakan kongsi ataupun pemilik bersama. Tiba-tiba Ana jual Ana punya portion tu kepada rakan Ana. Luqman marahlah, awak jual kat orang lain, jual kat saya dulu. Kita kan share benda tu. Jadi kalau bawa mahkamah, boleh panggil syuf'ah. Preemptive dalam bahasa moden lah, preemptive. Okey. Jadi, benda tu sabitlah pada benda yang musyak. Tetapi pada jar, pada jiran, tak sabit ke semua jiran. Sebab jiran ni kan rumah masing-masing. Rumah Ana nombor 2. Jiran Ana nombor 3. Dia jual rumah dia. Hak dia nak jual. Takkan Ana marah pula. Jadi tapi ada hadis mengatakan Nabi kata boleh berlaku syuf'ah pada jiran. Tapi tak semua jiran. Mungkin jiran yang berkongsi dapur, jiran yang berkongsi pagar. Mungkinlah. Tapi kalau jiran semata-mata tak semestinya. Jadi dia kata apa? Walaupun tak ada sebutan umum, bila tak ada sebutan umum, tak ada ma, tak ada man, tak ada apa, la ya'ummu kalajar. Itu bukan benda yang umum setiap jiran. Payahlah macam tu, kita beli rumah, nak jual rumah minta izin jiran kita juga. Saya nak jual rumah lah, boleh tak? Dia pun pelik. Awak nak minta izin aku pula. Hang punya pasal lah kan? Tak, sebab tak semua jiran ada hak syuf'ah. Jadi dalam hadis tu tak sebut. Bila tak sebut, jangan kata ke semua jiran ada hak syuf'ah. Salah. Sebab apa? Umum ini dia mesti bersifat nutqi, menyebut, sebutan, dengar dan sebagainya. Lihtimali khususiyatin fi dhalika jari. Ada kemungkinan jar ataupun jiran yang Nabi kata ada syuf'ah itu, dia ada kelebihan tersendiri. Kita pun tak tahu. Okey. Itu benda tu kita kena faham. So point kat sini nak kata apa? Benda yang tak disebut, jangan kita pukul rata. Tu dia. Dalam bab nas lah. Okay? Even harian pun macam tu juga. Tak sebut kan kita pukul rata. Dijemput hadir. Sila makan. Tanya dulu siapa sila makan lah siapa? Yang tua-tua. Oh saya muda lagi. Tak payah makan tu. Okay? Dijemput untuk naik ke pentas. Mengelabah kita. Siapa? Ya VIP je. Itu benda tu penting. Juga lepas tu ada usul fiqh ni, ada dia punya tatbiqat, dia punya praktikal ataupun aplikasi dia. Dia bukan sahaja pemikiran untuk nas, bahkan juga untuk pemikiran untuk kita deal dengan arahan, faham dengan setiap konteks ayat yang kita baca. Okey. So ada apa soalan sebelum kita habis? Man? Ada 3 soalan tu. Banyak soalan tu, alamak Ada dekat bahagian chat. Nak more ni. Okey. Antara ma dan ai, kiranya ai lebih umum lah. Ya. Ma untuk benda kan. Ai boleh benda dan tak benda. Boleh yakil dan la yakil. Betul lah tu. Itu fahaman kita betul. Soalan, jika selepas perkataan jam'u itu ada perkataan faqat, adakah status perkataan itu dari khas kepada am? Okey. Itu betul. Dia ada beberapa perkataan juga yang dipanggil mentakyid, mentaksis. Itu nanti kita bincanglah dalam khas, dalam khas. Faqat tu mungkin antara kategori yang ataupun antara sirah yang digunakan untuk mengkhususkan tertentu. Betul. Kebanyakan dalam syariat ni banyak khas berbanding am. Ya, banyak yang khas berbanding am. Even sembahyang pun nampak macam am kan? Tidak am. Wa aqimus shalah tu kepada siapa? Kepada yang cukup perlengkapan. Tak cukup perlengkapan macam mana? Orang gila, kanak-kanak, orang pensan, tak boleh lah. Jadi sebenarnya dalam syarak kita banyak yang khas berbanding yang am. Cuma dimensi itu berbeza. Dalam surah Maidah ayat 38 berkaitan hukuman kepada pencuri. Adakah perkataan aydiyahuma itu boleh jadi am sebab dia tak nyatakan kata betul?
Baca tu potong sampai ke lengan, kesian dia. Okey. Faqta'u aydihuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah. Potong dah tangan. Tapi ambil kaedah tadi. Kan? Ni mesti nutqi. Dia kata tangan lah, tapi tangan tu lagu mana? Satu hal lah. Tangan tang lengan ke, tang daripada bahu ke, daripada siku ke, macam mana tu. Tapi dalam praktis, dalam uruf kan ada tunjukkan. Ya, maknanya kalau ada hadis lain dalam Tirmizi dia kata daripada Rasul. Rasin rin, Rasul dia panggil pergelangan tangan lah. Tapi dah ada taksis itu. Tapi ditaksiskan oleh hadis kan. So tak dah clear lah. Okay, tapi kalau kita baca tu je, kita mazhab Quranis kot. Tak nak hadis kan. Mazhab Quraniun. Memang itu lah. Potong tangan, tang bahu, hilang setengah badan dia. Kan. Tapi kalau betul lah, kalau faham situ je, tapi ambil kaedah tadi tu. Jangan kata tangan tu umum. Sebab apa? Umum ni sifat nutqi. So nak potong mana ni? Nak potong dekat gelangan ke, pergelangan ke, nak potong dekat siku ke, nak potong dekat lengan, dekat lebihan bahu. Cari dulu nas yang mentaksiskan. Okay, sebab apa? Nak mengumumkan tangan itu perlukan kepada sifat sebutan. Jadi kalau kita kata tangan, betul lah macam contoh macam dalam kes sapu kepala pun, bila dikatakan biru'u sikum itu, ada yang mengatakan ru'us tu, ba ziyadah, ru'us tu satu kepala, ba tu tak ada fungsi pun. Kan? Itu juga lah, tapi dia punya implikasi tak teruk, tak sampai hilang tangan orang tu. Jadi benda tu kita kena lihat dalam pelbagai perspektif lah. Tapi dalam kalimah yang aydihuma ni telah pun ditaksiskan. Hadis jelas mengatakan sedemikian. Tapi kalau kamu semata-mata tengok kepada aydihuma tu, boleh jadi am. Tengok satu nas, boleh jadi am. Tapi usul fiqh kita, dia tak akan bergantung satu nas. That's why ada perbahasan muqayyad, mufassal, mubayyan, mufassar dan sebagainya. Sebab apa? Ulama usul fiqh dia akan tarik banyak nas. Itu yang kerja yang bukan kerja kita tu. Dia akan tarik banyak nas. Okey, itu saja untuk malam ni. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Syed atas pengajian dan sesi soal jawab pada malam ini, dan insyaAllah